Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDPR Seni Visual Unit yang ke-16. Kita teruskan lagi dengan bab yang kedua, iaitu di bawah tajuk bentuk karya seni visual dan tajuk kecilnya aspek formal. Masih lagi membincangkan tentang unsur dan elemen seni, dan kali ini kita akan bincangkan unsur rupa. Jelaskan maksud rupa. Rupa ialah ruang rata yang menggambarkan imej secara datar, dua dimensi. Dan ini rupa berdasarkan istilah seni visual. Rupa untuk istilah seni visual, bukan rupa dalam bahasa Melayu. Ini rupa istilah dalam bahasa seni visual. Rupa ialah ruang rata yang menggambarkan imej secara datar, dua dimensi. Mari kita lihat contohnya. Ini adalah rupa sehelai daun. Bila rupa, dia adalah ruang rata, menggambarkan imej daun itu secara datar. Jadi tak ada urat daun, tak ada kesan tiga dimensi atau 3D. Dia rupa ruang rata sahaja, dua dimensi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan dua dimensi pula? Okey, ini adalah rupa juga. Ini rupa segi empat tepat. Segi empat tepat. Dua dimensi bermaksud dia cuma ada dimensi yang pertama, iaitu panjang, dan dimensi yang kedua tinggi. Ada panjang, ada tinggi. Maka rupa adalah ruang rata panjang darab tinggi yang akan menghasilkan luas. Jadi rupa mempunyai luas. Dia tidak ada isi padu. Rupa ni ruang datar, sekeping rata gitu je. Tak ada isi padu, dia ada luas sahaja. Senaraikan jenis-jenis rupa. Okay, rupa, kita ada rupa organik, ada rupa geometrik, ada rupa positif, rupa negatif, rupa monotype atau huruf atau teks. Huruf itu juga adalah rupa dan digunakan juga dalam pengkaryaan dan perekaan seni visual. Okey, contoh. Ini adalah rupa apa ni? Rupa serigala atau anjing, dan ini adalah rupa organik. Apa ciri-ciri rupa organik? Rupa organik ialah rupa imej sesuatu yang tidak bersudut-sudut, tidak mempunyai sudut. Dia rupa bebas, organik. Tak ada sudut-sudut yang boleh diukur. Itu rupa organik. Manakala rupa, kita tengok rupa organik seterusnya. Ini juga rupa organik. Walaupun kita nampak imej tu rupa seolah-olah pari-pari, tapi dia tidak ada kesan 3D, kesan timbul, tak ada. Dia ruang rata, sekeping gitu je. Jadi ini adalah rupa organik juga sebab tidak mempunyai sudut yang boleh diukur. Okey, seterusnya ini rupa geometrik. Rupa segitiga ini adalah rupa geometrik, yang mana rupa ini mempunyai sudut-sudut yang boleh diukur. Boleh diukur dia punya sudut. Yang contoh yang pertama tadi, segi empat tepat, itu juga rupa geometrik. Dan daun tadi rupa organik. Okey, seterusnya ini juga rupa geometrik ke organik? Ya, rupa geometrik. Sebab dia bersegi-segi, bersudut-sudut. Walaupun dia segi berapakah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah segi 6. Segi 6 juga rupa geometrik. Baik, kita teruskan lagi. Sekarang kita lihat rupa positif dan rupa negatif. Okey, rupa positif ialah imej, bahagian dalam imej diwarnakan, manakala rupa negatif pula bahagian luar imej diwarnakan. Ini kaedah rupa positif dan negatif biasanya digunakan dalam
menghasilkan logo atau simbol. Baiklah, jenis rupa yang terakhir ialah rupa muka type atau rupa huruf atau rupa teks atau tulisan. Ini contoh rupa huruf atau juga disebut sebagai muka type atau teks. Jadi, huruf-huruf ini TEXT merupakan sejenis rupa. Kenapa dia dikategorikan sebagai rupa? Ialah kerana setiap huruf tersebut merupakan satu ruang rata. Ruang rata yang mempunyai luas. T satu rupa, E satu jenis rupa, X satu rupa dan T pula satu rupa yang lain pula. Jadi, setiap huruf ini adalah rupa-rupa. Kalau di sini rupanya rupa geometrik sebab dia bersudut. Jadi, unsur tulisan ini paling banyak digunakan dalam perekaan grafik komunikasi visual. Nanti ada contoh sekejap lagi. Okey, teks ni dia ada banyak jenis teks, banyak jenis. Mari kita tengok jenis yang kedua. Okey, ini juga rupa tulisan, dan ini juga rupa tulisan. Jadi kita ada berbagai-bagai jenis atau variasi tulisan yang boleh digunakan dalam perekaan, dan pengkaryaan pun ada orang guna teks untuk perekaan. Sekarang kita lihat penggunaan unsur rupa dalam karya seni visual. Karya yang pertama dipetik dari princess.blogspot.com. Ini adalah penggunaan unsur rupa dalam sebuah catatan karya kanak-kanak. Jadi, kanak-kanak ini cuba menggambarkan imej mice atau tikus. Jadi, dia menggunakan rupa, gabungan rupa organik dan rupa geometrik untuk menggambarkan imej yang dikehendaki. Jadi, di sini terdapat penggunaan unsur rupa dalam menghasilkan karya. Dan karya yang kedua juga dipetik dari web boardart.com. Dan imej-imej yang dihasilkan dalam karya ini juga menggunakan unsur rupa. Ya, memang terdapat garisan dan jalinan, tapi yang mendasari keseluruhan karya ini adalah rupa. Rupa satu set di atas meja makan. Ada jug atau teko dengan cawan, dan ada roti di sana, ada kerusi, ada nampak pintu bilik. Jadi ini adalah karya catatan yang menggunakan unsur rupa. Jadi ini sebab ni kita kata siapa tak pandai nukih pun boleh nukih. Sebenarnya ini juga dianggap karya seni. Dia sengaja buat lagu tu. Atau mungkin dia memang tak erti nak lukis realistik. Dan ini juga dianggap karya yang menarik juga. Jadi dalam seni ini tidak semestinya lukis realistik barulah dianggap karya seni. Begini juga diterima sebagai karya seni. Okey. Yang terakhir sekali untuk hari ini, kita lihat penggunaan unsur rupa dalam perekaan seni visual. Kalau tadi kita tengok dalam karya, ini dalam perekaan. Yang pertama, dalam penggunaan unsur rupa dalam menghasilkan rekaan logo. Ini logo yang terkenal, logo Adidas. Logo ini adalah representasi, logo jenis representasi dengan digabungkan dengan rupa huruf. Ada rupa huruf di sana dan ada rupa macam daun, 3 helai. Okey, ini logo menggunakan unsur rupa. Okey, yang kedua, ini juga logo produk terkenal iaitu Lego. Jadi sini dia mereka menggunakan rupa huruf untuk menghasilkan logo ini. Dan ini juga logo yang ketiga, logo kenderaan mewah BMW. Di sini terdapat penggunaan rupa geometrik. Yang mana rupa geometrik? Itu yang bulatan
dan segitiga bulatan tu dipecah kepada 4 dan itu terdapat sudut-sudut di sana, itu rupa geometrik. Kemudian digabungkan dengan rupa huruf B, rupa huruf M dan rupa huruf W. Jadilah sebuah logo yang terkenal nih, logo yang kereta mewah. Seterusnya, ini juga penggunaan unsur rupa dalam menghasilkan rekaan pembungkusan produk coklat Cadbury. Jadi rupa di sini ialah juga rupa huruf, dan di atas tulisan milk tu M-I-L-K, titik I itu di atasnya lagi ada rupa seolah-olah susu, dua gelas susu yang dicurahkan ke atas huruf I itu. Maka ini juga menggunakan unsur rupa. Jadi dalam perekaan ni, rupa huruf paling penting. Paling banyak digunakan ialah rupa huruf. Ini perekaan yang terakhir, perekaan kulit majalah. Jadi dalam perekaan kulit majalah juga yang paling penting, rupa yang paling penting atau rupa yang paling utama digunakan ialah rupa tulisan juga. Ini kulit majalah Asuh Ogos 2013. Jadi di sini juga menggunakan rupa teks atau rupa muka type atau rupa huruf. Jadi setakat ini saja kelas kita untuk hari ini. Semoga semua anak-anak pelajar dapat input yang berguna. Jadi hari ini kita cuma bincangkan tentang unsur rupa sahaja. Jadi untuk lebih jelas, sila ulang tonton video ini sejak dari awal sampai habis beberapa kali. Dan kita akan buat latihan pengukuhan sekejap lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.